Satu lagi perkongsian yang mungkin tiada kaitan dengan COVID tetapi ada kaitan dengan kesihatan sejagat kita, pembakaran awam. Pembakaran di tempat terbuka. Dan Malaysia mengalami musim panas dan ini menggalakkan pembakaran mudah berlaku dan cuaca semakin panas. Apa yang kita perlu lakukan, bagaimana untuk kita mengelakkan, itu akan kami bincangkan di segmen kali ini bersama dengan temu kita, Puan Mashita Darus, Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar, Ibu Pejabat JAS Putrajaya. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini secara langsung. Terima kasih. Seterusnya, mukadimahnya kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia, apa yang mereka perlu tahu tentang keadaan cuaca kita pada masa ini? Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Encik Terence dan Puan Hana. Pada hari ini kita nampak cuaca kita agak mendung. Namun menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca panas dan kering yang akan dialami oleh negara lah. Di mana Malaysia sekarang sedang dalam fasa monsun barat daya sejak Jun hinggalah akhir September ni. Jadi dalam tempoh ni kita naklah berjaga-jaga disebabkan oleh cuaca panas. Dan kalau kita tengok 2 hari lepas kita pun telah mengalami keadaan yang sangat panas yang terdapat halo effect yang pada cahaya matahari dan untuk dalam keadaan macam ni tendensi ataupun kecenderungan orang awam untuk membakar adalah sangat tinggilah. Jadi kami di Jabatan Alam Sekitar kami ingin menyerulah kepada orang awam sekalian, penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini supaya tidak melakukan makan terbuka. Adakah pihak Jabatan Alam Sekitar telah merangka persiapan untuk kita menangani masalah ini dan menghadapi musim panas ini? Ya, sebenarnya pada awal tahun berbanding daripada Julai hingga September ni, pada awal tahun sejak bulan Februari hingga Mac kita telah pun mengalami cuaca yang sangat panas. Dan dalam hal ini Jabatan Alam Sekitar kita telah pun mengaktifkan SOP ataupun prosedur tentang operasi kita untuk meningkatkan rondaan dan juga penguatkuasaan lah di kawasan-kawasan yang mudah terbakar seperti di kawasan Tanah Gambut, kawasan tapak pengurusan sampah yang sering terbakar. Dan itu kita telah aktifkan sejak 9 Februari lagi. Dan di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air juga telah mengaktifkan pelan tindakan makan buka kebangsaan pada sejak 22 Februari lagi, di mana ini melibatkan pelbagai agensi lah untuk menangani kes pembakaran terbuka di seluruh negara. Dan samping itu juga kita juga telah meningkatkan kesedaran awam dengan mengadakan program komuniti. Jadi sekarang ni zaman COVID ni agak sukarlah untuk kita mengadakan program komuniti, tapi kita adakan aktiviti kesedaran awam secara melalui SEPA lah, ataupun melalui secara maya online dan juga kempen-kempen melalui dalam talian dan juga menggunakan media sosial. Baik, jika tidak silap saya, sudah ada rangka undang-undang yang boleh digunakan untuk mengambil tindakan ke atas individu-individu dan juga mungkin syarikat yang melakukan pembakaran secara terbuka tanpa mendapat lesen-lesen tertentu. Ya, sebenarnya di bawah Akta Perhentian Alam Sekeliling Seksyen 29A merupakan larangan daripada pihak mana-mana pihak menjalankan pembakaran terbuka, yang mana kita boleh kenakan kompaun maksima sebanyak 2,000, ataupun jika kesalahan adalah sangat serius kita akan terus buka kertas siasatan di bawah seksyen yang sama. Dan penaltinya adalah sebanyak 500,000 dan ataupun mandatory penjara 5 tahun. Itu adalah kesalahan yang serius lah, terutama yang melibatkan kebakaran atau pembakaran terbuka di ladang-ladang ataupun kawasan yang sangat luas. Tapi bagi orang awam, kita biasanya mengenakan kompaun lah maksimum 2,000 jika didapati disabitkan kesalahan menjalankan makan buka. Dan kita dapati kebanyakan makan buka ini dijalankan di kawasan-kawasan perumahan yang bukan saja menjejaskan kesihatan awam tapi juga mengganggu kejiranan lah. Dan kali ini juga telah dilaporkan selain daripada pihak berkuasa tempatan juga dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar untuk menangani isu tersebut. Jadi saya mohonlah jika berlaku kebakaran di kawasan kejiranan mungkin dapat disalurkan kepada pihak berkuasa tempatan
dan Jabatan Sekitar kita akan mengambil tindakan di kawasan-kawasan yang berlakunya kebakaran di kawasan hutan belukar yang tidak ada kawasan tak ada hak milik, dan juga kawasan-kawasan lain yang lebih berisiko seperti tapak buang sampah haram, tapak buang sampah haram ataupun tapak buang sampah yang halal pun ada juga berlaku pembakaran terbuka dijalankan disebabkan oleh pencerobohan. Jadi adakah pihak-pihak tertentu akan melakukan rondaan terutamanya semasa cuaca panas dan kering ini di kawasan-kawasan yang mudah terbakar seperti ini? Oh ya, Jabatan Sekitar, bukan sahaja Jabatan Sekitar tapi juga pelbagai agensi yang di bawah pelancaran pembakaran terbuka kebangsaan, kita menjalankan rondaan terutamanya ketika cuaca panas dan kering ni, meningkatkan rondaan dan juga pemantauan. Sekarang ni banyak agensi menggunakan teknologi drone lah, terutamanya di kawasan-kawasan localized area. Kalau kawasan luas tu agak sukar untuk menggunakan drone, tapi kalau kawasan yang dalam bidang yang boleh diterokai oleh drone tu, kita akan menggunakan drone untuk menapasti tahap sejauh mana pembakaran terbuka tu berlaku, dan juga untuk memantau aktiviti sekiranya berlaku orang cubaan untuk membakar, terutamanya petani lah dan juga pekebun kecil. Apabila berlakunya cuaca kering, mereka mengambil peluang ini untuk membakar. Jadi kita ingin nasihatkan petani-petani ini supaya kawal diri, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sekiranya terdapat kawasan kediaman yang melakukan pembakaran terbuka, itu adalah satu kesalahan yang serius juga, kerana seperti mana yang kita sedia maklum, kawasan kediaman telah pun ada sistem petipan sampah kalau di bandar-bandar. Kecuali lah kalau di luar bandar, tapi di kawasan bandar ni yang selalu kita terima aduan, sering berlaku pembakaran terbuka ataupun di kawasan kejiranan, sampah sarap. Dan di kawasan-kawasan yang sensitif seperti tanah gambut, sekiranya berlaku kebakaran, adalah sangat sukar untuk dipadamkan. Itu juga tapak buang sampah dan mengambil masa yang berhari-hari dan menjejaskan kualiti udara setempat lah, serta menyebabkan kawasan kejiranan terganggu lah. Adakah pihak yang melakukan pembakaran terbuka ini faham tentang kesan pelakuan mereka itu kepada alam sekitar, bukan sahaja dari segi aspek pembakaran yang tidak terkawal, tapi juga pencemaran alam sekitar, dan bagaimana untuk kita memberikan lebih banyak pendidikan tentang isu-isu yang berbangkit disebabkan oleh pembakaran terbuka, seperti satu ketika dulu kita dilanda jerebu daripada negara jiran. Kebiasaannya apabila JAS melakukan rondaan, kita akan bawa bersama pamphlet ataupun artikel-artikel kepada kawasan rondaan berkenaan lah. Tapi sekarang disebabkan oleh keadaan COVID ni, dan kita pun banyak menggunakan kempen-kempen melalui sosial media, kita belum nampaklah orang awam ni ada yang faham, tapi ada juga yang dilakukan oleh pendatang tanpa izin. Itu yang menjadi masalah kita. Dan kita telah cuba sedaya upaya kita untuk memastikan kawasan yang dironda itu tidak lagi berlaku dengan meningkatkan rondaan dan juga penguatkuasaan. Biasanya kita akan libatkan juga agensi-agensi lain seperti immigration, jabatan pihak kuasa tempatan bagi membantu kita menangani isu-isu yang terbabit lah. Tapi sebabkan keadaan COVID ni, saya rasa dari segi operasi pun kita buat secara berhemah, dan jika ada tangkapan pun kita perlu mengikut SOP yang telah ditentukan di bawah MKN. Apakah antara cara pelupusan sampah selain daripada pembakaran yang boleh kita sarankan, terutama sekali kepada para pekebun kecil yang mungkin merasakan ia adalah kaedah yang paling cost efficient ataupun paling murah untuk mereka lakukan, kerana mungkin tidak tahu jalan lain ataupun tidak ada jalan lain yang boleh mereka lakukan pada ketika ini? Biasanya bagi pekebun kecil, bagi buangan ataupun sisa biomass, biogesim daripada petani ini, yang direkomendkan oleh pihak kerajaan adalah menggunakan kaedah composting. Kaedah composting. Namun bukan semua orang tahu macam mana nak menggunakan kaedah composting ni.
Jadi sebab itu saya rasa salah satu sebab kenapa pekebun kecil ni dan mereka juga ada alasan lah untuk membakar, seperti contohnya pertanian ataupun tanaman tu mengalami penyakit dan sebagainya. Namun perkara ini kita telah bincang dengan Jabatan Pertanian, ya. Ada kaedah lain yang boleh diguna pakai, sama ada melalui pembakaran secara terkawal, ya. Pembakaran secara terkawal ni maksudnya ada syarat dan tertentu yang perlu sekiranya berlaku pembakaran, maka ia dikawal pada waktu-waktu tertentu dan juga di kawasan-kawasan yang tentu yang jauh daripada penempatan orang, ya. Itu adalah salah satu cara lah yang kita benarkan untuk pertanian. Dan satu lagi seperti yang saya katakan tadi adalah composting. Perkara ini juga kita akan refresh semula kempen ini bersama dengan jabatan yang berkaitan dengan pertanian, kaedah untuk melakukan composting bagi biomass, bagi biogesim. Dan hasil daripada composting ini boleh jadikan baja untuk pertanian itu sendiri. Itu adalah kaedah-kaedah lah, Cik Terence, bagaimana untuk mengatasi. Ada juga cadangan di peringkat korporat lah untuk adakan sistem kutipan biogesim, yang mana biogesim ni kalau kita gunakan untuk pemprosesan dan boleh menghasilkan etanol, iaitu bahan api. Saya rasa dekat Malaysia kita belum ada lagi perkara ini diterokai. Jadi mungkin selepas ini kita akan dapatkan pandangan daripada pakar-pakar, dan juga kena ada taker lah dari segi commercialization. Perkara ini juga sebenarnya berlakulah di Indonesia apabila berlaku jerbu pada tahun 2015. Banyaklah pandangan-pandangan yang telah dilemparkan oleh pakar-pakar supaya Indonesia menggunakan teknologi kutipan biomass, digunakan untuk menghasilkan etanol. Dan biomass itu digunakan untuk menghasilkan etanol, iaitu satu bahan api yang boleh digunakan. Namun mungkin ada dari segi cost benefit analysis yang telah dijalankan, jadi perkara ini belum diterokai secara ekstensif lah, Encik Terence. Tapi di peringkat kasar, perkara ini kita akan terokai lah bersama dengan kita punya agensi di bawah KASA, iaitu Malaysia Green Tech Technology. Sekiranya adalah ke arah itu untuk kita dapat kurangkan pembakaran terbuka dijalankan oleh petani-petani. Satu cadangan yang baik sememangnya. Satu ketika dulu ada cadangan sebegitu untuk Felda menghasilkan etanol daripada sisa-sisa pertanian ini. Jadi dengan itu kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami memberi penerangan tentang apa yang kita bincangkan ini dan kepentingannya kepada alam sekitar dan juga kepada kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Cik Darus dan Hana. Sama-sama. Okay.